Alhamdulillah, saya tinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari sekalian dalam majlis makan malam sempena persidangan Parlimen Mahasiswa tahun 2015 ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ke majlis ini dan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak yang dipimpin oleh sahabat saya Tan Sri Aziz Rahman dan Universiti Islam Antarabangsa bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Parlimen Malaysia menganjurkan buat pertama kalinya persidangan Parlimen Mahasiswa yang saya kira cukup berjaya ini. Saya dimaklumkan sesi yang berjalan sehari suntuk telah pun dapat menonjolkan ketokohan dan bakat-bakat bakal wakil-wakil rakyat di masa yang datang. Di atas meja itu ada satu risalah di mana saya lihat gambar-gambar wajah-wajah yang handsome-handsome dan cantik-cantik. Lebih 180 orang semuanya bolehlah kita iktiraf sebagai talent untuk pilihan raya kita yang akan datang, insya-Allah. Setuju, tapi dengan syarat sokong Barisan Nasional. Idea untuk mengadakan persidangan Parlimen Mahasiswa ini bagaimana yang telah pun disebutkan tadi ialah idea daripada Tan Sri Datuk Sri Aziz Rahman Sri. Walaupun dia tidak ada rambut lagi, tapi masih bergeliga sebagai Presiden Mubarak. Bagaimana yang disebutkan waktu menyerahkan buku 100 Wira Negara di Kementerian Pendidikan pada tahun 2013 telah pun mengusulkan cadangan untuk pertama kali diadakan sesi Parlimen Mahasiswanya. Dan saya menyokong sepenuhnya 100% idea ini. Karena saya sedar bahawa program ini boleh memberikan pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi bagaimana Parlimen berperanan untuk menggubal undang-undang melalui proses perbahasan yang rasional untuk kepentingan rakyat. Alhamdulillah, saya juga difahamkan pihak Parlimen Malaysia dengan hati yang terbuka telah pun mengizinkan Parlimen digunakan. This is unusual. Jadi semua kursi Parlimen yang ada di Dewan Rakyat, saya fikir ada nama-nama tu, mungkin tak lama lagi akan ditukar nama kepada nama-nama mahasiswa. Malahan bagaimana yang kita ketahui, kedua-dua timbalan speaker kita dengan tekun dan agaknya sabar daripada awal sampai akhir mendengar hujah-hujah yang telah pun diutarakan oleh saudara-saudari sekalian
beliau mengatakan tadi cukup hebat. Luar biasa. Banyak idea, banyak cadangan yang telah pun mengusulkan perbahasan itu ada duduk di hadapan saya orang muda kacak. Dia kata dia tak tahu yang beginilah keadaan parlimen. Saya kata parlimen itu ada roh. Parlimen itu keramat. Kalau dilihat sejarah parlimen di Malaysia, selain di parlimen yang disebutkan tadi di UK dan lain-lain negara, parlimen Malaysia mempunyai banyak sejarah. Di situlah, kalaupun tidak ribuan, ratusan undang-undang yang telah pun digubal, tetapi sebelum digubal menjadi undang-undang dan dilaksanakan, idea yang tercetus datangnya kepada ahli-ahli parlimen. Semuanya meletakkan kepentingan rakyat dan negara daripada segala-galanya. Hangat. Biasa saya duduk di parlimen sejak tahun 1978. Saya tanya yang duduk di meja saya tadi, what year were you born? Belum lagi lahir di dunia waktu saya mula duduk di parlimen. Duduk di backbench. Macam Datuk Tan Sri Syariah, pengusi backbencher. Saya ingat juga rakan-rakan duduk di blok C. Tapi biasanya kalau di parlimen kita pandang ke depan kerana speaker di depan. Tapi saya di blok C pandang ke kanan. Blok C di sini. Pasal di kanan tu banyak muka-muka yang cerah. Ada seorang ahli parlimen sahabat saya sampai sebut, saya kata, tengok sebelah kanan tu, barang baik. Kalau tidak jemu. Jadi kalau ada barang baik, sekali-sekala pandanglah ke kanan. Jadi saya boleh juga berjenaka. Bukan serius saja. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Rosmi pada di sini dan seluruh pegawai-pegawai parlimen yang saya kira telah dengan bermurah hati memberikan saudara-saudari peluang untuk menduduki kursi di parlimen. Jadi boleh balik dan beritahu bapa katakan bahawa saudara sudah berada dan pernah duduk di kursi parlimen, dan doakan mudah-mudahan satu hari nanti akan balik sudah duduk di kursi yang sama. Pada hemat saya, program Parlimen Malaysia ini memberikan pengalaman yang pastinya amat berguna kepada para mahasiswa yang terlibat. Dan secara tidak langsung, program ini memberikan peluang pada mereka untuk memahami proses perbahasan di Parlimen. Yang saya sebutkan tadi merupakan sebuah institusi penggubalan undang-undang yang tertinggi dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Dan saya percaya sebagai pelapis kepimpinan negara pada masa hadapan, pengalaman mengambil bahagian dalam perbahasan parlimen mahasiswa pastinya telah memberikan satu perspektif baru pada anda semua dalam nak memahami bagaimana negara kita ditakdir mengikut lunas-lunas demokrasi dan juga perlembagaan negara. Saya juga percaya sepanjang program ini berlangsung, semua peserta-peserta telah pun didedahkan dengan fungsi-fungsi parlimen sebagai badan legislatif yang merupakan satu daripada 3 cabang pemerintahan di negara kita. Dan konsep pengasingan kuasa, iaitu antara badan eksekutif, kehakiman dan legislatif, ini merupakan satu daripada teras utama yang menjamin kelicinan perjalanan pentadbiran negara kita. Dan dengan menyertai program ini, saya berharap para mahasiswa dan juga mahasiswi dapat memahami
dengan lebih mendalam proses dan amalan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita ini. Dan saya berkeyakinan bahawa aktiviti sebegini dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh mahasiswa dan mahasiswi dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin pelajar di universiti masing-masing dan seterusnya menjadi pemimpin muda yang berkaliber dan bertanggungjawab setelah tamat pengajian nanti. Sebenarnya program Parlimen Mahasiswa ini bukan satu perkara baru. Banyak negara luar seperti disebutkan tadi Britain, Sweden, Australia dan lain-lain negara di Eropah telah pun melaksanakan. Dan program ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya sebagai platform untuk mendidik dan melahir generasi pemimpin pelapis yang menghormati perundangan negara, terutamanya perlembagaan kita. Dan selain dapat melatih mahasiswa dan mahasiswi dengan pelbagai kemahiran seperti kaedah berbahas yang berhemah dan membincangkan pelbagai usul dengan rasional, program seperti ini juga mampu memberikan ruang dan peluang kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk menyuarakan idea dan pandangan masing-masing dalam nada yang bersopan, tak payah angkat bangku, boleh duduk ataupun berdiri dengan hormat dan mengikut peraturan yang biasa ditetapkan. Saya dimaklumkan pada hari ini banyak perkara yang telah pun dibahaskan, lebih menyentuh pada soal pendidikan. Rugi saya tak datang ke Parlimen hari ini. Dan ada beberapa cadangan-cadangan yang pastinya amat baik. Saya dimaklumkan oleh Tan Sri Aziz, bahan itu agak tebal, serahkan pada saya akan beri perhatian istimewa tentang apa yang diusulkan. Dan kalau dianggap satu usul itu baik, walaupun saudara duduk situ bukan sebagai ahli parlimen, kerana saudara dan saudari adalah orang yang mempunyai visi dan pandangan yang jauh dengan pimpinan negara, kita terima. Dan kalau dia boleh dilaksanakan, insya-Allah kita akan laksanakan. Jadi tak sia-sia datang duduk sehari suntuk buat cakap, lepas tu tak jadi apa-apa, macam masak je kata orang. Saya setuju dengan saranan supaya Parlimen Mahasiswa diadakan tiap-tiap tahun. Timbalan speaker Dato' Ismail kata tadi, sehari tak cukup. Biasa di Parlimen memang tak cukup biasa. Tak tahu kalau nak sambung 2 hari. Tapi satu usul yang dicadangkan tadi ialah supaya kalau yang dibentangkan usul mengenai pendidikan dan dibahaskan sehari suntuk, penggulungan insya-Allah pada masa depan sama ada menteri ataupun timbalan menteri akan gulung. So it's a touch of realism that what you say and what you spoke and how it is debated, all points taken and noted, and it will be responded by none other than the minister himself. Barulah nama parlimen. Ya, pasal biasa ada front bench dan back bench, dan yang akan mengulas dan menjawab itu tidak lain ialah menteri yang bertanggungjawab. Kalau menteri tak boleh jawab, saudara sajalah jawab. Jadi saya tidak berhajat nak bercakap lebih daripada ini, kerana saya yakin dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh Tan Sri Aziz tadi, banyak cadangan. Saya tak boleh nak komen, pada semuanya ada implikasi keuangan kerajaan. Tapi mana yang agak berpada-pada
dan patut boleh kita pertimbangkan. Nak pergi ke London, mahal tu. Kalau nak bawa semua mungkin tak mampu kita. Mungkin yang terbaik kot. Itu kalau dipikirkan sesuai, bolehlah kita berikan peluang untuk mereka melihat sistem yang berlaku di negara lain. Jadi itulah saja yang saya nak sebut dekat sini. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tinggi tahniah pada Mubarak Malaysia, kepada Kementerian Pendidikan, kawan-kawan saya yang terlibat, dan juga UIA yang mengambil inisiatif bersama-sama mengulurkan kerjasama. Mungkin Tan Sri Aziz kata this is the first time, jadi UIA berperanan sebagai penggerak utama, dan lepas tu bolehlah silih ganti dengan lain-lain Vice Chancellor yang datang daripada universiti lain juga boleh terlibat bersama-sama, insyaAllah. Jadi itulah saja, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang, dan kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Kelebihannya ialah saya dapat mempelajari macam mana nak membahas dekat parlimen dan macam mana parlimen mengubah dasar-dasar kerajaan supaya dia boleh memberi, dasar-dasar tersebut boleh memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Selain itu, dalam program ini juga membolehkan saya untuk mengetahui macam dalam parlimen tu susunan kerusi dia macam mana, dia punya architecture semua tu, building tu macam mana. Sebab sebelum tu saya tahu parlimen tu apa, tapi tak pernah masuk, tak tahu dalamnya apa. Sebab yang saya tahu, orang biasa tak boleh masuk parlimen. Lepas tu kita pun tak ada peluang untuk duduk kerusi wakil-wakil rakyat ni. Tetapi melalui program ni, walaupun saya sebagai seorang rakyat biasa saja ataupun pelajar biasa, saya telah mendapat peluang untuk merasa macam mana kerusi parlimen tu, macam mana seseorang ahli parlimen untuk membahas usul-usul yang telah diperkenalkan. Banyak lagi, tetapi disebabkan kesetukan masa, inilah saja yang saya boleh cakapkan. Okey. Parlimen mahasiswa ini, dia hala tujunya selepas ni haruslah disambungkan, dan mahasiswa-mahasiswa seperti kami dilatih dengan penuh semangat untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab. So oleh itu parlimen mahasiswa ini haruslah dilanjutkan pada setiap tahun agar mahasiswa-mahasiswa ini yang bertanggungjawab dapat dilahirkan. Sifat kepimpinan yang paling penting kami dapat, dan saya mewakili Universiti Tun Hussein Malaysia dan mewakili Kelab Sahabat Satu Malaysia juga, di mana saya mewakili Kelab Sahabat Satu Malaysia, saya dapat lebih mendalami, lebih mempereratkan semangat perpaduan antara kaum itu. So seorang pemimpin itu haruslah mempunyai semangat perpaduan antara kaum agar mereka dapat memahami setiap suku kaum. So itu saya dapat dari parlimen mahasiswa ini. Okey, saya cuba perjuangan. Saya tidak didapatkan peluang untuk bahas, tetapi saya dapat peluang untuk mencelah. Dan mencelah itu, saya ingat serba sedikit pencelahan saya itu dapat mencerminkan seorang mahasiswa dan dapat membantu future generation saya untuk mendalami dan untuk mendapatkan modal insan, untuk membentuk modal insan yang berjaya. Daripada cadangan daripada pihak universiti untuk menghantar saya ke sini, alhamdulillah satu pengalaman yang cukup bernilai dan berharga.
sebab tak semua orang dapat peluang yang baik macam ni. Jadi insyaAllah saya secara kebetulannya juga saya merupakan pemerhati Dewan Perundingan Pelajar Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah apa yang saya dapat kat sini insyaAllah saya akan praktikkan di Dewan Perundingan saya, membuat penambahbaikan dan berkongsi dengan pemimpin-pemimpin pelajar di sekolah saya, di universiti saya, maafkan saya, insyaAllah. Bila saya join program ni, saya dapat pengetahuan tentang pelbagai perkara, seperti macam mana bila berada dalam parlimen, bila seseorang YB tu sedang berbahas tentang sesuatu perkara. Selain itu juga saya juga dapat mempelajari tentang sesuatu perkara yang baharu. Dan saya juga selain itu saya juga dapat memperolehi pelbagai pengetahuan, kerana di sini terdapat 19 universiti yang bergabung dan kami bersama-sama mencurah idea bagi memperoleh satu matlamat untuk memertabatkan mahasiswa di peringkat yang lebih tinggi. Banyak aspek yang diperjuangkan dalam segi pendidikan, contohnya seperti mereka memperjuangkan hak-hak orang yang kelainan upaya agar mereka diberikan kelebihan lah di universiti. Selain itu juga mereka memperjuangkan tentang beasiswa agar orang-orang yang lebih berhak memperoleh beasiswa. Saya rasa program ini berjaya memperoleh matlamat. Objektif program ini berjaya untuk melihat para mahasiswa menyuarakan pendapat mereka menggunakan saluran yang betul.